Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹，大家晚上好。 Mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih 来听 dahulu. 上帝的话语之前，我们一同来祷告。 Terima kasih Bapak yang di surga, pada malam hari ini kami boleh Engkau izinkan untuk berkumpul di tempat ini, kami kembali boleh belajar kebenaran tentang firman-Mu ya Bapak. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Engkau bersama dengan kami, dan Roh-Mu yang kudus boleh nyata di tengah kami, menyertai kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Berkatilah kedua hamba-Mu ini, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, itu adalah bersumber dari Engkau semata. Engkau menyertai Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini tema kita adalah menanti jawaban Tuhan dengan iman. 弟兄姐妹，今天晚上的主题是以信心来等待上帝的回应。 Nas yang diberikan adalah dari Habakuk pasal 2 ayat 3. 今天的经文是哈巴谷第2章第3节。 Saya akan membacakannya dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dalam bahasa Indonesia, nanti akan dibacakan oleh Saudara William dalam bahasa Mandarin. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. 哈巴谷书第2章1到第4节，我要站守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。他对我说：“将这末世明明的写在板上，使读的人容易读，因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚慌。虽然迟延，还要等候。” 因为必然临到，不再迟延。加勒底人自高自大，心不正直，唯一人因信得生。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian besar hidup kita ini kita berada di dalam ruang tunggu. 弟兄姐妹，我们一大部分的生命正在等候的一个房间里面。 Di antara kita mungkin ada yang menunggu panggilan kerja. 可能在我们当中，有的是正在等待这个工作的这个应征， Ada yang menunggu hasil pemeriksaan dokter. 有的是可能等待这个医生的检查报告， Ada yang menunggu anak yang memberontak kapan pulang kembali ke rumah. 可能有人等待这个叛逆的孩子什么时候回到家， Ada orang yang menunggu pintu rezeki terbuka. 有人等待这个财富什么时候，财富之门什么时候打开。 Ada yang menunggu keadilan boleh ditegakkan. 有的是等待这个公义什么时候可以整理起来。 Pada saat kita berada dalam waktu ruang tunggu seperti itu, tentu saja waktu itu terasa sangat pelan sekali. 在我们等待这个时段，我们坐在等待的时候，我们感觉到这个时间很漫长， Hati kita merasa cemas. 我们的心感到很饥荒。 Kita berdoa tapi rasanya sangat panjang sekali. 我们祷告，但是感觉到很遥远。 Jawaban doa terasa sangat jauh. 上帝的回应感觉到很遥远。 Akhirnya kita bertanya, Tuhan kapan? 然后到最后，我们会问上帝说：“上帝啊，主啊，什么时候？” Namun hari ini Bapak Ibu, 但是今天呢，弟兄姐妹们， kita akan berjalan bersama dengan seorang nabi yang juga berdiri atau berada di dalam ruang tunggu. 我们会跟一位先知，也是正在等候的一个在等候的一个房间里面。 Nabi ini bernama Habakuk. 这位先知名叫哈巴谷。
Habakuk melihat ada kekerasan dan ketidakadilan di negerinya. 哈巴谷看到在他的人民当中有这个暴力，还有不公义的事情发生。 Lalu ia bertanya dengan keras kepada Tuhan. 但是他以强烈的心态来询问上帝， Dan ia mengambil sikap, aku mau berdiri di menara pengintai. 然后他做了一个表态，我要站在这个守望楼里面。 Artinya Habakuk itu menunggu sambil berjaga-jaga, dia tidak menyerah. 这个意思说，哈巴谷正在等待，正在守候，不要放弃。 Dan di sana Tuhan menjawab, firman-Nya dicatat di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3. 在那里，上帝回应了他，就是在哈巴谷书第2章第3节。 Demikian bunyinya. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Ia menuju kesudahannya dan tidak berdusta. Sekalipun berlambat-lambat, nantikanlah. Sebab itu pasti datang, tidak akan tertunda. 哈巴谷书第2章第3节记载，因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚诳。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。 Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat kalimat demi kalimat. 弟兄姐妹，我要邀请大家来看一句一句的这段经文。 Kita mau belajar menanti bukan gelisah, tapi kita menanti dengan iman. 我们要学习，不是以这个忧虑的心来等待，而是我们要以信心来等待。 Kita lihat kalimat yang pertama di dalam ayat yang 3, yaitu penglihatan itu masih menanti saatnya. 我们看第一句话，就是这末世有一定的日期。 Ini artinya Tuhan punya waktu. 这个意思说，上帝有他的时间， Doa kita tidak dibuang ya. 我们的祷告没有被丢弃。 Ada saat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. 上帝有定了日期， Di mata manusia saat-saat menanti ini mungkin terasa lambat. 在我们人的眼里，可能这个等待的时间感觉到很缓慢， Tapi di dalam hikmat Tuhan Langsung. itu selalu tepat. 但是在上帝的智慧里面是各按其时。 Kita selalu hidup di antara sudah dan belum. 我们活在已经或是我们活在已经跟还没有的当中。 Janji sudah diberikan, tapi kepenuhannya belum kita lihat. 上帝已经给了应许，但是我们还没有看到完成。 Jadi iman yang sejati bukan alat untuk memaksa Tuhan. 所以真正的信心不是用来强迫上帝的工具。 Iman yang sejati adalah menyandarkan seluruh waktu kita kepada Tuhan. 真正的信心就是把我们所有的时间依靠上帝。 Ketika kita tergoda untuk berkata, kalau memang Tuhan peduli, harusnya sekarang. 如果有时候我们的心会被引入说，如果上帝关心我的话，这个应该要现在所发生的。 Tapi iman menolong kita dengan berbisik, katanya Tuhan tahu kapan yang terbaik. 但是我们的信心会很细声的告诉我们，上帝是知道什么时候最好的时间。 Kita lihat kalimat yang kedua, di situ ia menuju kesudahannya dan tidak berdusta. 我们看第2句，在那里说快要应验，并不虚诳。 Ini artinya firman Tuhan tidak pernah menipu. 这个意思说，上帝的话语从来没有说谎。 Janji Tuhan tidak pudar karena musim hidup kita yang berubah-ubah. 上帝的应许不会因为我们生命的季节改变而褪色。 Pegangan kita bukan perasaan yang naik turun, bukan berita yang membuat kita takut. 我们所依靠的不是我们起起落落的感觉，不是因为这个坏消息所影响的。 Tapi pegangan kita adalah karakter Allah yang setia. 但是我们所依靠的就是信实的上帝。 Kita lihat bila disalib Allah tidak menahan anaknya untuk menebus kita. 我们看，如果在十字架上，上帝没有阻挡他的独生子救赎了我们， Apakah layak kita curiga bahwa Allah akan menahan yang sungguh kita perlukan menurut kasih-Nya? 我们是不是还要怀疑按照他的爱不给我们所需要的吗？ Kadang kita tidak mengerti jalannya, 有时候我们不了解他的道路， tapi kita dapat percaya pada hatinya. 但是我们可以相信上帝的心。 Nah, kita lihat kalimat yang ketiga. 我们看第3句话， Sekalipun berlambat-lambat nantikanlah.
虽然迟延还要等候。 Menanti dalam Alkitab itu bukan artinya pasif. 在圣经里面，等待不是说很消极的心态。 Menanti bukan berarti berhenti bergerak atau berhenti berdoa. 等待不是说我们停止行动，我们停止祷告， Atau berhenti berbuat yang baik. 或是我们停止行善。 Kita lihat Habakuk diminta untuk menulis penglihatan itu agar orang-orang dapat membacanya. 上帝要求哈巴谷把他所漠视的写下来，让人人都可以读到。 Kita lihat bahwa menulis itu ada tindakan yang sederhana. 我们看见，如果要记下来、要写下来，是很简单的动作。 Tapi itulah ketaatan yang Habakuk lakukan. 但是这就是上帝所做的顺服。 Jadi pada saat menunggu Tuhan itu kita harus dalam keadaan yang aktif. 所以在等待的时候，我们的心态，我们必须要积极的。 Yaitu kita tetap aktif berdoa. 那就是我们要 Kita 还是 tetap 一直 aktif 祷告， bekerja. 我们还是要工作， Kita tetap aktif membangun. 我们还是要被建造。 Kita tetap aktif setia pada langkah kecil yang ada di tangan. 我们在小事上还是要忠心。 Dan kalimat yang terakhir yang keempat, sebab itu pasti datang tidak akan tertunda. 然后第四句话就是因为必然临到，不再迟延。 Ini bukan janji kosong, 这个不 Bapak 是 Ibu. 一个空虚的应许， Ini adalah sebuah penegasan untuk menutup keraguan. 这个就是除去疑虑的肯定。 Ini adalah kepastian jawaban Tuhan yang tidak bertumpu pada ukuran iman kita. 这个就是上帝肯定的回应，不是靠我们信心的来衡量的， Tapi bertumpu pada ketetapannya. 而是按照他的旨意。 Tugas kita dalam berdiri menara, 我们的工作就是要站在这个守望楼里面， bukan melihat jam. 我们的工作不是看时间， Jawaban itu akan datang. 这个答案必定会降临。 Entah seperti yang kita bayangkan atau dirancang Tuhan dengan cara yang lebih baik daripada rencana kita. 是按照我们所想的也好，或是按照上帝的计划比我们的计划更好。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di titik ini mungkin ada yang berkata, 在这个时候，可能有人说 Boksu, Cuantau, 牧师传道， saya sudah menunggu lama. 我已经等了很久， Saya sudah bekerja dengan giat. 我已经很努力的工作， Saya sudah berdoa. 我已经祷告了， Saya sudah mencoba berusaha. 我已经尽力所为了， Tapi semuanya tidak terlihat hasilnya. 但是一切结果还没有看到。 Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu gambaran yang sederhana dari ilustrasi berikut ini. 我要请弟兄姐妹看接下来的比喻， Ada kisah sebuah bambu Tiongkok. 就是有一个中国的这个竹子， Bambu ini ketika benihnya ditanam, dia disiram dan dirawat selama 5 tahun. 当这个种子被种下去的时候，要维护它，大概有5年的时间。 Selama 5 tahun tidak nampak pertumbuhannya, tidak terjadi apa-apa. 在5年里面没有看到有什么变化。 Orang bisa mengejek untuk apa ditanam, untuk apa dirawat, tidak ada hasilnya. 5 tahun sudah tidak tumbuh-tumbuh. 可能有人取笑说，这个5年里面做了什么都没有看见结果。 Namun teman-teman, masuk tahun yang ke-6 pada waktunya. 但是弟兄姐妹，当进入了第6年，到了它的时间， Batang bambu itu tiba-tiba tumbuh melesat, dia menembus tanah dan menjulang tinggi. 这个竹子就是它很快速的从土壤里面成长起来。 Mengapa bisa begitu? 为什么可以这样呢？ Karena selama bertahun-tahun, selama 5 tahun akarnya itu sedang bertumbuh di bawah tanah. 是因为在5年里面的时间，这个竹子的根就是往下成长。 Artinya apa yang tidak kita lihat sesungguhnya itu yang sedang dipersiapkan. 其实我们没有看见的，就是那个所预备出来的。 Begitu juga saat kita menanti dalam Tuhan. 我们在等待上帝的时候也是一样， Di atas permukaan mungkin sepi-sepi saja. 在外面可能在外表可能看起来是没有动静， Tapi di bawah permukaan Tuhan ternyata sedang membangun akar. 即使在里面，上帝正在建立我们的根基， Yaitu akar karakter, 也就是我们个性的根基， akar iman, 我们信心的根基， akar kesetiaan, 我们忠心的根基， dan akar pengertian. 还有我们能了解的根基。 Ketika nanti tiba waktunya,
当时候到了， pertumbuhan yang tidak terlihat itu 这个 akan bertumbuh dengan pesat. 这个没有看见的成长，到了时候会快速的成长。 Itulah yang Tuhan sedang bangun dalam diri kita. 这个就是上帝在我们的身上所建立的。 Bapak Ibu, saya teringat sebuah film yang berjudul War Room. 啊，弟兄姐妹，我想起了一部电影，名字叫《War Room》。 Ada seorang ibu dalam film ini, seorang ibu rohani yang bernama Miss Krala. 在这部电影里面有一位妇女名叫 Miss Clara。 Miss Clara ini membimbing seorang ibu yang bernama Elizabeth. Miss Clara 她正在带领一位妇女名叫 Elizabeth。 Miss Clara membimbing Elizabeth untuk menyiapkan ruang perang. 啊 ，Miss Clara 她要求 Elizabeth 要准备一个征战的一个空间，一个房间。 Tapi ini bukan perang fisik, tapi ini adalah perang doa. 啊，这其实不是跟人的、跟身体、跟肉体上的征战，但是这个是跟属灵的征战。 Yaitu perang untuk melawan keputusasaan dan tipu daya lewat doa. 就是这个就是借着祷告跟绝望与欺骗来征战。 Miss Clara mengajari Elizabeth untuk menuliskan nama-nama dan pokok-pokok doa di dinding lemarinya. Miss Clara 她邀请 Elizabeth 要把名字还有这个祷告事项要记下来， Menempelkan ayat-ayat dan janji Tuhan. 把上帝的应许要贴在墙壁上。 Mengajari Elizabeth untuk berdoa secara teratur. 他教导 Elizabeth 如何有规律的祷告。 Ketika dia melakukannya, perubahan itu tidak datang seketika. 当这个 Elizabeth 做的时候，这个改变是没有及时的来临， Tapi pelan-pelan hatinya boleh dilunakkan. 而是慢慢的他的心被柔和起来。 Hubungannya dengan keluarga, dengan suaminya boleh dipulihkan. 她与丈夫与家人的关系慢慢的被恢复。 Arah hidupnya mulai dibenahi. 她的生命的改变，她生命的方向被改变了。 Apa pelajaran bagi kita yang menunggu melalui film ini? 通过借着这个电影，我们可以学习到什么？ Ketika Bapak Ibu nanti ada waktu, boleh download film ini, boleh nonton. 当弟兄姐妹有时间可以观看这部电影。 Yang pertama kita bisa belajar dari film ini yaitu sediakan ruang doa khusus di rumah. 从这部电影我们可以学习的就是第一，我们可以在家里准备一个祷告的空间。 Tidak perlu ruangan yang besar, cukup ruang yang kecil. 这个空间不用很大，小小的也可以。 Tempat ini akan mengingatkan hati kita untuk selalu kembali pada Tuhan. 这个地方会让我们想起可以回到上帝的地方。 Kemudian yang kedua, Miss Clara mengajarkan Elizabeth untuk menulis seperti Habakuk juga diperintahkan untuk menulis. 第二件就是他教导 Elizabeth 就像哈巴谷一样要记下来， Yaitu menulis pokok doa dan janji Tuhan. 就是把上帝的应许上帝的应许还有祷告的事项要记下来。 Bapak Ibu, dengan menulis itu akan menolong kita untuk berfokus dan bertahan. 我们用写下来，我们记下来，让我们可以更专心的，也是可以更坚强。 Dan yang ketiga, berdoa dengan tekun dan lepaskan pengampunan. 第三点就是我们恒心的祷告，然后要有饶恕。 Kalaulah kita menanti tanpa pengampunan, itu akan membuat hati kita beku. 等待而不饶恕，使我们的心结冰。 Menanti dengan mengampuni itu akan membuka ruang bagi karya Tuhan di dalam diri kita. 然后我们以饶恕来等待，以饶恕的等待能打开一个空间，让上帝在里面工作。 Ketika kita melihat kedua ilustrasi tadi, bambu yang tumbuh dengan film War Room ini, 当我们看了这个竹子还有这部电影的比喻， kita akan lihat bahwa kedua ilustrasi ini sangat selaras. 我们看这个两个比喻很平行，很同行。 Akar bambu yang tersembunyi dan ruang doa yang sederhana sama-sama menunjukkan satu hal, yaitu ketekunan. 被隐藏的这个竹子的杆，还有一个小小的祷告空间，让我们可以同样的来他们的重心就放在一个恒心。 Rahasia yang diajarkan kepada kita adalah tidak berhenti untuk berharap. 这个秘诀教导我们不要停止有盼望。 Menanti itu memang tidak mudah. 等待的确是不容易， Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, menanti dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. 再一次的弟兄姐妹，在上帝里面等待从来都不会徒劳。
Tuhan selalu membentuk bagian yang tak terlihat. 上帝常常建造看不见的部分， Dan bagian kita adalah harus tetap setia dan disiplin dalam hal kecil yang terlihat. 同时我们的部分就是在看得见的小事纪律上中心。 Lalu praktiknya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara menanti dengan iman? 然后我们的日常生活中，我们要如何以信心的等待？ Kalau kita mencari pekerjaan, 如果我们寻找工作， bangunlah lebih pagi, 我们可以早一点起床， perbaiki CV-mu, 我们可以更改正我们的履历表， pelajarilah keterampilan yang baru, 我们可以学习新的技能， tetap kirim lamaranmu dengan tekun, 我们很认真的把我们的应征的这个书信寄出去， tetap jaga integritas, 我们要保守我们的信任， minta nasihat dari orang yang tepat, 然后从那些有经验的人恳求他们的建议。 bukan duduk diam. 我们 Bukan 不， duduk diam. 我们不是静静的坐着而已。 Bila menanti pemulihan keluarga, 如果我们正在等待家庭的这个恢复， mulailah dari hal yang kita bisa lakukan hari ini. 从一个小事情我们可以做得到的， Misalnya 开始。 minta maaf. Misalnya kalau salah minta maaf. 比如说，如果我们做错了，我们要恳求原谅， Kemudian belajar mendengar sebelum menjawab. 然后我们要学习还没有回答之前，我们要学习聆听， Dan lakukanlah satu kebiasaan yang baik untuk dilakukan setiap hari. 然后我们在每一天的，我们要做一个好的习惯。 Kalau kita sedang bergumul dengan sakit, 如果我们正在以病痛来挣扎， bukan berdoa lalu duduk diam, 我们不是祷告，然后就坐着静静不动 tapi tetap ikuti proses medis. 但是我们还是要跟着这个医疗的流程， Berikan ruang hati kita untuk supaya bisa dikuatkan oleh firman. 要我们的心也是要开放，要让这个上帝的话语能安慰我们。 Buatlah dengan cara-cara yang aman, 然后用以安全的方法来做， yaitu menanti dengan iman tidak membuat kita pasif. 也就是以信心的等待，不使我们消极。 Cara yang aman yaitu patuhi langkah-langkah kecil setiap hari. 最好的方法就是我们每一天都有一个小小的步骤。 Jadi iman itu harusnya ada action atau perbuatan. 所以我们的信心必须要有行动。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menunggu, 弟兄姐妹，当我们正在等待的时候， biasanya ada 3 racun yang juga ada di dalam ruang tunggu. 通常有这个3个毒药。 Yang pertama yaitu iri hati. 第一点就是我们的妒忌的心， Kita tergesa untuk mengambil jalan pintas dan putus asa. 我们急急忙忙的要寻找绝路，还有一个就是绝望。 Iri hati membuat kita merasa Tuhan lebih baik. Kok bisa Tuhan lebih baik ya sama orang lain? 妒忌的心使我们感觉到上帝对别人比较好。 Racun yang kedua yaitu tergesa-gesa. 第一个毒药就是我们要匆匆忙忙， Yaitu untuk mendorong kita untuk memilih cara yang tidak benar supaya bisa masalah cepat selesai. 这个紧紧忙忙的心态会推动我们使用不正当的方法，为了达到更快速的完成。 Dan racun yang ketiga yaitu putus asa. 第3个的毒药也就是绝望。 Putus asa itu akan membuat kita menjadi beku langkah kita. 绝望使我们会停止脚步。 Lalu ketika kita menghadapi racun ini, kira-kira apa obatnya yang harus kita 当我们 pakai? 面对这个毒药的时候，它的解药到底是什么？ Obatnya yaitu kita harus bersyukur. 这个解药就是我们要有这个感恩的心。 Dan bersyukur ini harus dilatih setiap hari Bapak Ibu. 感恩的心是每一天都要练出来的。 Kita harus pakai hikmat daripada Tuhan. 我们必须要从上帝得了这个智慧。 Dan hikmat Tuhan ini bisa kita cari, hanya kita dapatkan dalam firman Tuhan. 上帝的智慧是从上帝的话语，也就是圣经可以找得到。 Saat godaan datang Bapak Ibu, 当有了这个引诱， kita harus punya juga pengharapan yang diikat di dalam Kristus. 我们也是在基督里面要有盼望。
yaitu kita fokus pada Kristus, bukan fokus pada hasilnya. 也就是我们要专注于耶稣，不是专注于结果。 Saat godaan itu datang, ucapkanlah di dalam hati kita. 当有了这个诱惑或是引诱的时候，在心理上我们要说： Tuhan, aku memilih percaya Engkau sedang bekerja meski aku tidak melihat. 我们要说主啊，我选择要相信你正在动工，虽然我还没有看见这个结果。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 3 dan ayat 4 di dalam kitab Habakuk pasal 2. 弟兄姐妹，如果我们在哈巴谷第2章第3节跟第4节， Itu sesudah berkata nantikanlah Tuhan menambahkan orang benar akan hidup oleh iman. 在那里说还要等候，唯一人因信得生。 Nah inilah kuncinya Bapak Ibu, orang benar akan hidup oleh iman. 这就是他的奥秘，一人因信得生。 Kita bisa menanti dengan benar hanya bila kita hidup di dalam iman. 我们可以以正确的方法来等待。如果我们是因着信， Iman yang dimaksud di sini bukan optimisme kosong, 在这里的信心，在这里的信不是虚空的乐观， tapi adalah iman yang berdiri di bawah karya salib Kristus. 而是在基督里面的信心。 Salib berkata dosa kita sudah ditanggung. 十字架说，罪已经得赦免。 Dan kebangkitan berkata harapan kita tidak akan mati. 然后复活告诉我们说，我们的盼望，我们不再有死亡。 Jadi ketika kita menanti, kita bukan menanti seperti orang yang ditinggalkan. 所以当我们等待的时候，我们不像一个好像被遗弃的人， Melainkan kita sebagai anak-anak yang ditopang oleh kasih Sang Bapa. 而是靠着天父的爱成为他的儿女。 Roh Kudus pasti akan menolong kita di dalam kelemahan. 圣灵在软弱中必定会帮助我们。 Ketika kata-kata kita habis, 当我们祷告的话已经用完了、耗尽了， percayalah Roh itu akan berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 我们要相信我们的灵用不可言喻的叹息为我们祷告。 Ketika kekuatan kita menipis, 当我们的力量已经耗尽了， Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita. 上帝会成为我们的力量。 Mungkin ada yang berkata, 可能有人说， kalau begitu apa tandanya aku itu menanti dengan iman? 如果是这样，我以信心的等待的记号到底是什么？ Inilah kita harus bertanya dalam beberapa hal ini. 所以在这个极点，我们要询问自己。 Apakah di tengah ketidakpastian kita masih tetap berdoa? 在不确定的情况之下，我们依然还是祷告吗？ Apakah engkau tetap melakukan yang benar sekalipun hasilnya sama sekali belum terlihat? 虽然这个结果还没有看得见，我们是不是还是依然做这个正确的事啊？ Apakah kita tetap bersyukur atas langkah-langkah yang kecil? 我们是不是在这个小小的步骤里面，还是献上感恩？ Apakah engkau mau ditolong dan berjalan bersama saudara seiman? 我们是不是跟我们的弟兄姐妹同行，要接受我们弟兄姐妹的帮助吗？ Inilah beberapa hal yang bisa kita tanyakan di dalam diri kita untuk kita mengetahui apakah kita beriman atau tidak. 这几件事情，我们可以问我们自己：我们是不是还是以信心的来等待？ Bila semua ini jawabannya adalah ya, itulah tanda-tanda iman yang hidup. 如果答案全部都是是，那就是这个活着信心的记号。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah. 弟兄姐妹有一个故事， Ada seorang pria yang terjebak di lantai atas sebuah bangunan yang tinggi dan bangunan itu sedang terbakar. 有一个男士正在被困在一个大楼里面，在第5楼，然后这个大楼正在发生了火灾。 Api makin lama makin mendekat. 这个火灾越来越靠近他， Asap sudah menyesakkan dadanya. 这个烟雾已经充满了他的胸腔。 Pria ini tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. 那个男士还是依然很恒心的祷告。 Dalam doanya dia katakan, Tuhan selamatkan aku dengan caramu yang ajaib. 他说：“主啊，你用你的方法来拯救我吧。” Tidak lama kemudian datanglah petugas pemadam kebakaran dengan tangga yang tinggi. 过了不久，这个救
救灾队用这个长的楼梯来救他。 Lalu mereka berteriak kepada pria ini, cepatlah turun melalui tangga ini. 这个救灾队就叫这个男士，你赶快从这个楼梯走下来吧。 Namun pria ini berkata, tidak, saya menunggu Tuhan menolong saya dengan caranya. 这个男士就回答说：“不，我要等待上帝用他的方法来救我。” Beriman Bapak Ibu? 这个是有信心吗？ Beriman ya. 是有信心嘛？ Beberapa menit kemudian, 过了几分钟， sebuah helikopter datang dan menurunkan tali penyelamat. 有一部直升机放下绳子来救他。 Lalu para kru yang di helikopter itu berteriak kepada pria ini. 这个在直升机上的人就叫他喊着叫他， Pegang talinya, kami akan menarik kamu ke atas. 你要握紧这个绳子，我们会把你拉上来。 Lalu pria ini melihat ke atas dan dia menggeleng-geleng kepala. 这个男士往上看，然后他是摇摇头。 Dia katakan, tidak, saya percaya Tuhan akan menolong saya secara langsung. 他说不，上帝会用直接的来帮助我，来拯救我。 Beriman Bapak Ibu? 是有信心吗？ Beriman. 有信心。 Singkat cerita, akhirnya gedung ini runtuh. 长话短说，到最后这个大楼垮下来了， Dan pria ini meninggal. 这位男士就死在里面。 Lalu pindah dia ke hadapan Tuhan Yesus. 然后这个男士就在上帝的面前， Lalu dengan penuh kebingungan, ia bertanya pada Tuhan. 然后不知所措的，他就问了。 Tuhan, mengapa engkau tidak menolong aku? 他说：“上帝啊，你为什么没有拯救我？ Bukankah aku sudah berdoa dengan iman yang penuh? 我已经用信心的向你祷告。” Lalu Tuhan Yesus senyum dan menjawab dia. 然后耶稣就微微笑的回答他 Coba kamu pikir-pikir dulu. 你要想一想， Aku sudah mengirimkan tangga dan helikopter untuk menolongmu. 我已经寄了这个楼梯还有直升机给你，要拯救你， Tapi engkau menolaknya. 但是你拒绝了。 Mengapa engkau tidak percaya pada caraku? 你为什么不相信我的方法？ Tuhan, 主啊， kalau mau menolong aku bukan gitu loh caranya. 如果你要救我，不是用这样的方法， Loh, maksudmu gimana? 你是什么意思？ Bukankah saya terakhir bahkan sampai saya menolong kamu, saya pindahkan kamu di hadapan saya, berarti saya sudah pindahkan kamu ke surga. 到最后我还是把你搬到这个地方，在我的面前。 Bukan Tuhan, kalau Tuhan mau menolong saya, tolong Tuhan angkat saya, pindahin letakkan saya, itu baru Tuhan nolong. 如果你要救我的话，你就是把我抬起来，然后搬到另外一个地方，那才是救我。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， iman itu tidak selalu berarti perasaan yang berapi-api. 这个信心不常在于我们火热的这个心态。 Iman itu bukan berarti kita berdoa pada Tuhan lalu sesuai dengan kehendak kita. 这个信心不是我们按照我们的旨意向上帝祷告。 Memang benar kita pun berdoa, tapi kita masih pikirkan dengan caranya kita. 是真的我们在祷告，但是我们还是用我们的想法，我们自己所想的来祷告。 Iman itu adalah kesetiaan kepada Tuhan. 信心就是我们向上帝忠心， Yaitu percayakan sepenuhnya waktu kita seluruhnya kepada Tuhan. 就是把我们的全部我们的时间相信交托给上帝。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， mari kita coba renungkan malam ini. 今天晚上我们要默想， Apakah ada doa-doa kita yang belum dijawab? 我们是不是上帝还没回应我们的祷告？ Apakah masih ada janji firman yang rasanya terlalu lama digenapi? 或是上帝的应许这个时间还是拉得很长？ Apakah ada pergumulan yang membebani kita? 是不是有一些挣扎是成为我们的负担？ Hari ini Tuhan ingin meneguhkan kita melalui hambanya Habakuk. 今天上帝要借着他的仆人哈巴谷也提醒我们， Sekalipun berlambat-lambat, nantikanlah. 即使很延迟，但是我们要等候。 Bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah adalah Allah yang setia. 不是因为我们强壮，但是因为上帝是信实的， Itu pasti datang, tidak akan tertunda. 那是必然临到，不再迟延。
Bukan karena rencana kita 不 sempurna, 是因为我们的计划是很完美， tapi rencana Tuhan yang terbaik. 但是因为上帝的计划、上帝的旨意是最好的。 Di ruang tunggu Tuhan hadir. 在这个等待的空间、等待的房间里面，上帝同在。 Tuhan tidak pernah tidur dan dia tidak pernah lupa 上 kepada 帝 kita. 从来没有打瞌睡，上帝从来没有忘记， Tuhan itu sedang bekerja 上帝正在动工， dan sering bekerja di wilayah yang tidak terlihat oleh mata kita. 是我们看不见的地方，他在动工。 Sebelum saya mengakhiri, kita berdoa bersama. 还没有我们结束今天晚上的这个晚祷会， Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengucapkan pengakuan yang sederhana ini sebagai peneguhan iman kita. 我要请弟兄姐妹，我们一起来读这个我们的认同，来表示我们的坚固的信心。 Mari kita baca dalam bahasa Indonesia bersama-sama. 我们用印尼文一起来读。 Tuhan, Tuhan, Engkau memegang waktu, aku memilih percaya. Ajarilah aku berjaga di menara doa, setia pada langkah kecil hari ini, dan menanti dengan hati yang berharap kepadamu. Sekalipun berlambat-lambat, kami akan menanti. Sebab janjimu pasti datang, kami memilih hidup oleh iman. Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Ya Tuhan, 主啊， inilah ruang tunggu kami. 这个就是我们的祷告。 Ada di antara kami yang sedang menunggu pekerjaan. 有的在我们当中，有的正在等待工作。 Ada di antara kami yang sedang menunggu pemulihan keluarga. 有的在我们当中正在等待家庭的恢复。 Ada di antara kami yang sedang menunggu kesembuhan. 有的正在等待得医治。 Ada ya juga yang menanti pintu keluar dari hutang piutang. 可能有的等待要走出这个欠债的问题里面。 Ada juga yang mungkin menanti anak-anaknya untuk kembali ke rumah. 有的可能等待他的孩子回到家里面。 Ya Bapa, 主啊， ajarilah kami 求你教导我们， seperti Habakuk untuk berdiri di menara doa. 就好像哈巴谷站在守望楼里面， Yaitu kami berjaga-jaga, 就是我们要守候， bukan duduk diam pasif. 不是静静的坐在等待。 Ajarilah kami untuk boleh menulis dan mengingat akan janjimu. 教导我们可以想起，我们可以记起，我们可以记载你的应许。 Dan jauhkanlah kami daripada racun yang ada di dalam hati. 也求你从我们心里远离这个毒药， Yaitu iri hati, 也就是这个嫉妒的心， tergesa-gesa, 还有匆匆忙忙的心， dan putus asa. 还有绝望的心。 Kuatkan kami untuk tetap setia melakukan bagian kami hari ini. 求你坚固我们，让我们可以在我们的部分能坚定下来。 Kami percaya Bapa pada waktumu penglihatan itu pasti datang. 我们相信，当这个事情必然会临到。 Terima kasih ya Bapa untuk salibmu 感谢主，因为你的十字架， dan kebangkitan Kristus. 还有基督的复活， Karena itu boleh menjadi dasar pengharapan bagi kami setiap orang yang percaya. 是成为我们信你的人是一个盼望的基础。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。